Okay, Assalamualaikum and good morning class. Okay, hari Ahad hari tu dengan hari Selasa, cikgu dah bagi video kan untuk kamu tengok berkaitan homeostasis in human dengan homeostasis in animal. Tengok ke tak? Tengok cikgu. Tengok. Wan je tengok. Yang lain tengok tak? Yang lain tengok ke tak? Tengok. Okay. So, kalau kamu tengok kan, okay, sekejap cikgu nak, kalau kamu tengok video-video tu, so cikgu nak test lah kamu berkaitan homeostasis. Okay, sekejap. Nampak tak cikgu present apa? Nampak tak slide cikgu? Last. Nampak? Ya, nampak? Okay. Okay. So, what do you understand about homeostasis? Apa yang kamu faham berkaitan homeostasis? Sebab kamu cakap kamu tengok video tu kan? So, apa yang kamu faham? Apa dia? Is the process that can regulate our body temperature, water content and others to be in balance and stable condition. Tu baca dia punya maksud dekat buku ke? Saya ingat cuma saya tak betul, okey lah tu betul. Betul lah apa yang kamu saya ingat cuma saya tak tahu ayat dia. tak. Saya ingat cuma saya tak tahu nak buat ayat dia macam mana. Okey. Betul lah tu apa yang kamu cakap tu. Yang lain faham tak? Maksud homeostasis ni apa? Faham tak apa tu homeostasis? Apa benda homeostasis ni? Sekejap, kan kalau kamu nak tulis dekat chat box tu, kalau kamu nak tanya soalan, jangan tulis dekat chat box tau. Cakap. Okay, buka suara, buka mic. Sebab cikgu tak akan perasan kalau kamu tulis dekat chat box kalau cikgu tengah present. Okay. So, homeostasis ni kita nak maintain ataupun kita nak control kita punya internal environment, kita punya persekitaran dalaman, okay, supaya dia stabil, supaya dia boleh dikontrol lah, okay, supaya dia berada dalam keadaan yang stabil. Apa persekitaran dalaman kita tu? Persekitaran dalaman kita contohnya kita punya air dalam badan, okay, suhu badan kita, kita punya pH dan kita punya blood pressure. Contohnya kalau kamu demam kan, okay, macam mana kita nak pulihkan balik kamu punya suhu? Kalau kamu demam kan suhu kamu tinggi, so macam mana kamu nak pulih balik? Macam mana badan kamu nak pulih balik kamu punya suhu tu jadi normal? Macam itulah homeostasis. Boleh faham tak? Boleh. Betul lah apa yang Wan cakap tadi tu. Okay? Saya just bagi tahu balik je. Yang lain boleh faham tak yang lain? Saya nampak tadi ada Khairul, ada Pravin, ada siapa lagi tak? Afif. Faham cikgu. Faham. Okay. So, nampak tak ni? Ada dua orang tengah berpeluh ni. Situasi dia. Yang ni dia berpeluh. Mungkinlah, yang ni cikgu situasi dia berpeluh mungkin dia sebab lepas kemas rumah. Okay, yang ni dia berpeluh atas faktor cuaca. Macam dia terdedah pada cuaca yang panas kan. Okay, so kita tengok dekat budak perempuan yang pertama ni. Okay, budak perempuan yang pertama ni. So apa yang jadi dekat dia kalau dia berpeluh?
Kalau dia berpeluh, apa yang jadi dekat dia? Kalau dia berpeluh, Sweating. apa yang jadi dekat badan dia? Yelah, sweating tu berpeluh lah. Kalau dia Oh, sweating, okay, kalau dia sweating, apa tadi? Apa tadi dia cakap tadi? dah je. Tak ada. Okay, kalau dia berpeluh, apa yang akan jadi dekat badan dia? The body temperature will decrease. Apa dia? The body temperature will decrease. Body temperature will decrease. Tak, maksud cikgu macam ni. Tak memang dia akan decrease. Memang body temperature tu akan decrease. Saya nak tanya, apa jadi dekat dia ni kalau dia berpeluh? Maksudnya kandungan air dalam badan dia. Apa yang terjadi dekat kandungan air dalam badan dia kalau dia berpeluh? Decrease. Okey. Bila dia berpeluh, dia punya air dalam badan akan berkurang. Kan? So, bila air dalam badan dia berkurang, so dia punya brain, brain akan detect benda tu. Dia kata, air dalam badan dia ni berkurang. So, apa yang apa yang otak dia akan buat? Otak dia akan buat apa? Saya tak faham ni. Okay, The kidneys will decrease the production of urine. Okay, kalau betul tu. Okay, kalau perempuan ni kan dia sweating. Okay, dia sweating, air perlu keluar banyak lah kan. Okay, so bila air perlu keluar banyak, so air dalam badan dia akan berkurang. Okay, air dalam badan dia akan berkurang. Lepas tu, bila air dalam badan dia berkurang, otak dia akan detect lah benda tu. Akan detect, air dalam badan ini akan berkurang. So, otak dia akan secret hormon, akan secret hormon di mana dia akan suruh kidney, hormon tu akan membuatkan kidney untuk decrease the production of urine, untuk mengurangkan pembuatan air kencing. So bila pembuatan air kencing dikurangkan, kamu akan rasa apa? Dahaga. Akan rasa dahaga. So bila kamu rasa dahaga, so kamu akan minum air, kan? Bila kamu minum air, so air dalam badan kamu akan bertambah balik. So itulah homeostasis. Tadi dia berpeluh, air dalam badan dia berkurang. So bila air dalam badan dia berkurang, so otak dia akan detect. So air dalam badan budak ni berkurang. Bila otak dia detect benda tu kan, so otak dia akan secret hormon di mana hormon tu akan menyuruh kidney untuk mengurangkan production of urine. Production of urine akan dikurangkan. So bila air kencing dikurangkan, kamu akan rasa dahaga. So bila kamu rasa dahaga, kamu nak minum air, kan? Bila kamu minum air, air dalam badan kamu akan bertambah semula. So itulah homeostasis. Boleh faham? Boleh. Boleh. Yang lain faham tak? Faham. Faham? Okey. Kita tengok pula dekat situasi yang kedua. Okey. Tadi yang ni kan berkaitan temperature. Dia punya temperature surrounding dia. Dia terdedah kepada cuaca yang sangat panas sebab tu dia berpeluh. Yang ni dia berpeluh sebabnya dia dikemas rumah, dikemas rumah, so dia berpeluh. Yang ni dia berpeluh sebab dia terdedah kepada cuaca yang panas. So bila dia terdedah kepada cuaca yang panas, dia akan berpeluh. So bila dia berpeluh, otak dia akan detect yang dia ni cuaca panas, so dia berpeluh kan. So apa yang terjadi dekat dia? Apa yang badan dia akan buat untuk kontrol dia punya body temperature? Bila dia berpeluh ni, kan, so body temperature dia akan tinggi ke rendah? Increase.
body temperature akan increase. Bila berpeluh, waktu panas kan, waktu panas dia berpeluh, so body temperature akan increase. So apa yang terjadi dekat badan dia bila body temperature increase? Sweating. Yelah dia sweating kejap. Kejap. Okay. Memang dia akan sweating kalau dia terdedah dengan panas sangat, lepas tu dia akan berpeluh. So bila dia berpeluh, dia punya suhu badan dia, bila kita terdedah kepada cuaca yang panas, suhu badan kita akan tinggi. Kita punya body temperature akan tinggi. Contoh kan, kalau kamu pergi, sekarang ni kan kalau kita nak pergi mana-mana, kita kena scan suhu kan, cek suhu kan. Okay, lepas tu tiba-tiba dekat rumah kamu tak rasa pun demam ke apa ke, tapi tiba-tiba kamu pergi dekat kedai, kamu cek kamu punya suhu, tiba-tiba kamu punya suhu 37.5. Lepas tu dia cakap kamu punya suhu tak normal. Tu bukan sebab kamu demam, tu atas faktor cuaca. Okay, faktor cuaca sebab cuaca panas, so dia akan menyebabkan kamu punya body temperature tu akan tinggi. Okay, so apa yang terjadi, okay, apa yang badan kamu akan buat untuk kurangkan balik kamu punya suhu badan tu? Apa yang badan kamu akan buat? Produce urine. Okay. Urine dia akan berkurang. Cuba tengok buku teks. Decrease the production of urine. Okay. Lagi? Apa yang terjadi? Cakap tengok video ni. Okay. Kan kalau macam body temperature kamu tinggi, so badan kamu, blood vessel akan dilate. Blood vessel dilate. Maksud dilate ni skin capillaries, skin capillaries kamu akan jadi lebar. Di mana bila skin capillaries kamu lebar, ini akan membantu more blood flow through the skin. Akan allow more blood flow through the skin. Bila ada banyak darah yang boleh flow through the skin, so haba akan dapat dibebaskan. Bila haba dibebaskan, kamu punya suhu akan rendah balik. Suhu badan kamu akan rendah balik. Boleh faham tak? Jadi banyak lagi ni, blood vessel dilate. Lepas tu hairline flat. Kau punya bulu roma, kan? Kau punya bulu roma kalau waktu panas dia tak akan menegak kan? Dia akan flat je. Tu salah satu faktor menyebabkan dia nak bebaskan haba, sebab tu dia flat kau punya bulu roma tu. Lepas tu akan adanya akan increase sweat, kau punya akan banyaklah berpeluh, yang tu pun untuk membebaskan haba. Dan akan terjadinya less urine. Less urine ni sebab apa? Sebab dia nak regulate balik kamu punya water content dalam body. Kan macam tadilah, macam yang perempuan tadi ni kan, dia punya kidney akan mengurangkan production of urine kan. So bila mengurangkan production of urine, bila urine kamu dikurangkan, so kamu akan rasa dahaga. So kamu akan minum air, kan? Kamu akan minum air, so air dalam badan kamu akan bertambah balik. So less urine ni untuk regulate balik kamu punya water content. Faham tak cikgu cakap apa ni? Faham cikgu? Kelaju sangat. Yang lain faham tak? Faham. Faham? Betul ni faham? Okay. Cikgu nak balik untuk clearkan kamu punya takut tak faham. Bila waktu panas-panas macam ni, kamu akan berpeluh.
Okay, bila waktu panas macam ni kamu akan berpeluh. So menyebabkan kamu punya body temperature increase. So macam mana nak badan kamu nak kurangkan balik body temperature tu? Nak bagi jadi normal balik. So badan kamu, okay, first blood vessel akan dilate. Blood vessel dilate. Dilate tu maksudnya skin capillaries akan jadi lebar, okay, untuk membebaskan haba. Okay, yang kedua hairline flat. Kamu punya bulu rama tu akan flat je. Okay, akan flat lah untuk bebaskan haba juga. Okay, dan yang ketiga akan increase sweat. Kamu akan banyak berpeluh. Okay, banyak berpeluh. Yang keempat less urine. Okay, kamu punya production of urine berkurang. Okay, so yang tu semua untuk membebaskan haba supaya suhu dalam badan kamu akan dapat dikurangkan. Okay. So hari ni kita akan masuk homeostasis in plant. Okay, homeostasis in plant. So homeostasis in plant. Water from plant are lost through a process known as transpiration. During transpiration, plants lost water from leaf in the form of water vapor to the surrounding through the stomach. This involve the transport system in plant. Okay, hari tu kita dah belajar berkaitan fotosintesis, kan? Fotosintesis ingat lagi tak? Ingat? Ingat ya. Okay, ingatkan proses fotosintesis tu untuk apa? Untuk apa Untuk kelas? menghasilkan glukos dan oksigen. Betul, untuk menghasilkan glukos dan oksigen untuk pokok tu buat makanan, dia sendiri, kan? So yang proses kedua ialah proses transpiration. Okay, proses transpiration dengan proses fotosintesis ni dia berlaku secara serentak. Okay, dia berlaku secara serentak. Proses transpiration ni adalah proses di mana pokok tu kehilangan air. Okay, pokok tu kehilangan air. Okay, bila pokok dia akan serap air daripada tanah, kan? Dia akan serap air daripada tanah, tapi pokok ni dia perlukan sedikit je air. Tapi air yang selebihnya yang dia absorb daripada tanah tu, dia akan release to the surrounding through the process of transpiration. Okay, so proses transpiration tu dia berlaku melalui stoma. Okay, ingat tak, proses fotosintesis hari tu pun berlaku melalui stoma, kan? So proses fotosintesis hari tu dia berlakunya gases exchange dalam stoma ni. Tapi untuk transpiration, okay, berlakunya release of water vapor. Okay, pengeluaran water vapor to the surrounding through the stomach. Boleh faham tak? Boleh. Boleh. Okay. So, cikgu nak tunjuk video berkaitan proses transpiration ni. Sekejap. Transpiration in plants. All plants from the smallest weed to the tallest tree, which is several meters tall, need water. Plants are not mobile. How do they manage to get water right up to the tallest branch? The roots of plants absorb water and mineral salts from the soil through the root hairs by the process of osmosis. Only a small percentage of this water is used by the plant. The rest gets evaporated from the surface of leaves. This evaporation of water from the plant is called transpiration. Let us perform a simple experiment to show that transpiration takes place in plants. Take a medium-sized, well-watered potted plant. Cover it with a transparent polythene bag A and tie its mouth at the base of the stem.
Next to the potted plant, place an empty polythene bag B with its mouth tied. Expose this setup to sunlight for an hour or two. Drops of water will appear on the inner side of the bag A. The polythene bag B will not show any water drops in it. The leaves give off water vapor, and due to condensation of the water vapor, tiny drops of water get collected. This experiment shows that plants give out water to the atmosphere through transpiration. There are 3 types of transpiration depending on the site of transpiration. They are stomatal transpiration, lenticular transpiration, and cuticular transpiration. Stomatal transpiration. Stomata are openings on the leaf surface through which transpiration takes place. The stomata are surrounded by guard cells which help the stomata to open and close. Okay. Okay, so nampak tak perbezaan tadi? Nampak tak eksperimen dia buat tadi? Kan? Dia letak pokok tu dekat cahaya matahari, lepas tu pokok tu dia letak bag dalam dekat pokok tu. Okay. Lepas tu dia biarkan kejap, okay, dia nampak dekat dalam bag tu adanya water vapor. Okay, itu menunjukkan pokok tu buat proses transpiration. Boleh faham tak proses transpiration ni? Boleh cikgu. Boleh. Okay, so tadi kan cikgu cakap pokok transpiration ni, okay, pokok ni dia hanya perlukan sedikit je air, okay. So bila dia serap air, okay, akar akan serap air daripada tanah kan. So bila akar serap air, okay, dia sentiasa serap air kan. So pokok akan dapat, pokok tu nak sedikit je air. Air yang selebihnya dia akan release to the surrounding through the process of transpiration. Okay, tetapi kalau macam cuaca tu terlalu panas kan, so proses transpiration tu akan berlaku lebih cepat lah, okay, akan berlaku lagi laju. So untuk nak mengelakkan proses transpiration tu berlaku laju, okay, tengok pokok-pokok pisang ni. Okay, dekat waktu tengah hari dia macam ni, waktu petang dia akan roll up, okay. Banana tree leaf roll up in the afternoon to avoid excessive water loss. Afternoon. Okay, banana tree leaf roll up in the afternoon to avoid excessive water loss. Maksudnya waktu tengah hari kan panas. Okay. Waktu tengah hari kan panas. So dia punya daun akan bergulung untuk mengelakkan pengeluaran air, pembebasan air ke surrounding lebih banyak. Maksudnya kalau air tu dibebaskan keluar ke persekitaran lagi banyak, so pokok tu akan kehilangan banyak air. Faham tak? Faham tak maksud cikgu? Faham cikgu. Ke tak faham? Faham cikgu. Ke tak faham? So complicated je cikgu ni. Oh, sekejap. Okay, so tengok waktu tengah hari, okay, waktu tengah hari kan panas. So bila waktu panas terik, pokok pisang ni dia akan gulungkan dia punya daun untuk mengelakkan excessive water loss. Pokok ni dia memang akan berlakunya pengeluaran water vapor tu setiap masa. Tapi kalau macam terlalu banyak air yang keluar daripada pokok tu, so pokok tu nanti akan kehilangan banyak air yang akan menyebabkan pokok tu mati. So sebab tu waktu panas terik sangat, okay, pokok tu apa yang dia akan buat, dia akan gulung dia punya, untuk pokok pisang lah, untuk pokok pisang dia akan gulung dia punya daun. Okay, untuk mengelakkan excessive water loss. Okey ke? Okey cikgu. Faham. Okey. Okay. Okey. So inilah ni yang cikgu masukkan tadi. Okey.
So first, root of plant absorb water and minerals from soil. Okay, pokok ni, okay, akar akan menyerap air daripada tanah kan. So dia bila dia menyerap, dia akan bawa air tu ke seluruh bahagian pokok ni lah. Okay, so transpiration on leaf produce force that draws water from the stem of plant. Okay, nampak tak kat sini? Dia cakap almost 90% of water absorbed by the roots of plant is lost through transpiration. So hanya 10% sahaja air yang diperlukan oleh pokok. Lagi 90% dia akan dibebaskan ke surrounding through transpiration. Sekejap. Okay. So kita akan tengok macam mana berlakunya proses homeostasis dalam plant. Okay. So proses transpiration ni melibatkan stoma. Hari tu kita dah pernah belajar kan stoma tu apa? Waktu bab sebelum ni. Kan? Kita pernah belajar dah. So this is stoma. Ni ialah stoma. Dekat tepi ni, okay, tepi ni, okay, ini ialah gut cell. Ingat lagi tak? Kita dah belajar dah benda ni. Ingat cikgu. Ingat kan? So, gut cell ni, okay, will control the opening and closing of stoma. Okay, gut cell ni lah yang akan membantu pembukaan dan penutupan stoma ni. So, apa beza stoma, nampak tak stoma dengan stomata? Tahu tak beza dia apa? Tak tahu cikgu. Tak tahu. Okay, stomata ni untuk plural. Stoma untuk singular. Maksudnya kalau satu ni je kita panggil dia stoma. Dekat daun kan banyak stoma ni. So kita panggil dia stomata. Boleh faham? Boleh? Okay. So during the day, stoma opens to enable exchange of gas. So ini proses apa ni? Enable exchange of gas ni. Proses apa ni? Proses apa yang bila stoma tu akan buka untuk membolehkan berlakunya pertukaran gas? Cell respiration. Satu lagi proses apa? Satu lagi. Fotosintesis. Fotosintesis kan kita perlu pokok kan dia perlukan karbon dioksida, betul tak? Kan dia perlukan karbon dioksida untuk berlakunya proses fotosintesis tu. So ini adalah proses fotosintesis. So at the same time, okay, water vapor will be lost from the leaf and this will increase the rate of water intake by the root. Tadi cikgu cakap proses fotosintesis dengan proses transpiration ni berlaku pada masa yang sama sebab dia melibatkan stoma. Okay. Okay, stoma waktu siang, stoma ni dia akan terbuka untuk membolehkan pertukaran gas. Okay, untuk proses fotosintesis. Okay, satu lagi, okay, pada waktu yang sama, stoma ni dia terbuka membolehkan water vapor to be released to the surrounding. Okay, bila water vapor ni dia keluar kepada persekitaran, dia keluar dekat surrounding kan. So, yang ni will increase the rate of water intake by the root. Bila air keluar, air sentiasa keluar dekat surrounding kan. Water vapor akan keluar dekat surrounding. So, proses di mana akar nak absorb air dekat tanah tu pun akan meningkat. Faham tak? Apa? Macam tu lah. Faham tak benda tu? Faham cikgu. Saya dengar buat seorang je cakap faham. Yang lain faham ke? Ya. Faham cikgu. Ya ke ni? Okay, we'll see. Okay. So kita tengok macam mana dia berlaku So during the day, stoma opens to enable more water to be evaporated from the leaf through transpiration. Okay, waktu siang stoma ni akan terbuka
untuk membolehkan water vapor to be released to the surrounding, okay, through the process of transpiration. Okay. Tetapi, okay, kalau suhu terlalu tinggi, kalau panas terik lah kan, okay, when the temperature is too high, okay, stoma closes to reduce water evaporated from the leaf through transpiration. Okay, dia nak elakkan berlakunya pengeluaran air dekat udara, dekat surrounding terlalu banyak. Okay, sebab tu dia akan tutup kalau temperature terlalu tinggi. Okay, faham ke? Faham cikgu? Faham cikgu? Cikgu. Cikgu? Okay. Siapa yang cakap faham tadi tu? Saya dengar Wan lagi satu, siapa cakap lagi tu? Khairul. Kak yang cakap. Okay, bagus-bagus. Cikgu. Ya, apa dia? Jadi kalau macam kat satu kawasan tu dia punya temperature panas sangat. Kiranya situ tak cukup oksigen ke sebab dia tutup gut cell tu, at the same time dia tutup untuk dia keluar oksigen. Tak cukup oksigen. Taklah. Taklah, bukan macam tu. Maksudnya kalau maksud kamu kalau benda tu tutup, stoma tu tutup, oksigen takkan dikeluarkan. Ya. Oksigen dekat kawasan tak ada lah maksudnya. Ya. Taklah, oksigen kan sentiasa akan dikeluarkan, tetapi kalau pada waktu tu je panas kan, so dia akan tutup lah kejap. Tapi kan dekat kita punya persekitaran ni banyak je oksigen, faham tak? Dia tak semestinya dekat tempat tu panas, dekat tempat lain ada tempat sejuk. Faham tak? So pokok-pokok dekat tempat sejuk tu dia akan keluarkan oksigen, dia akan bebaskan oksigen. Dia tak menjawab soalan. Okay, faham. Betul ke ni? Betul cikgu. Okay, betul. Okay, so next. Importance of homeostasis to human and living thing. Okay, homeostasis in human body and living thing is to provide optimum condition in the body so that cell can carry out metabolism activities efficiently. Okay, kita nak provide optimum condition, maksudnya condition yang lebih baik lah. Okay, kalau macam kamu demam, okay, takkanlah kamu nak demam selamanya kan. So badan kamu dia akan melakukan proses homeostasis tu, di mana dia akan membaiki, maksudnya dia akan decrease your body temperature semula supaya kamu dah tak demam dah. Kamu dah takkan demam dah. Okay. So all chemical reactions in living cells are controlled by enzyme that are sensitive to surrounding change. Okay. Change in temperature will influence the enzyme activities. Pernah dengar tak perkataan enzim ni? Tak pernah. Tak pernah. So, cikgu beritahu lah kan. Enzim ni ialah kita panggil dia sebagai pembantu, bukan pembantu lah. Dia akan membantu untuk mempercepatkan sesuatu reaction. Dia akan membantu untuk mempercepatkan sesuatu reaction. Jadi, dalam badan kita lah, okay, enzim ni. So, jadi bila temperature, okay, contoh kalau kamu demam kan, bila kamu demam, suhu kamu akan tinggi. So, suhu tinggi tu dia akan menyebabkan enzim dalam badan kamu tu akan mati macam tu. So, bila enzim dalam badan kamu mati, okay, akan mati. So, proses dalam badan kamu akan jadi bila enzim dalam badan kamu terganggu kan, so proses dalam badan kamu pun akan terganggu lah, sebab enzim tu dia akan membantu mempercepatkan sesuatu reaction. Boleh faham tak enzim tu? Boleh. So bila temperature tinggi dia akan membunuh enzim-enzim tu. Dia akan betul lah. Enzim tu akan denatured. Okay, perkataan denatured nanti kamu search lah. Denatured. Okay.
membuatkan bila temperature tu tinggi, enzim tu akan denature. So bila enzim tu akan denature menyebabkan kita punya aktiviti dalam badan pun akan terganggu. Okay? So we should be grateful that homeostasis enable the internal environment of our body to be regulated and maintained in a balanced and stable condition. Okay? So itu adalah pembelajaran kita pada hari ini. Okay. Ada pun nak tanya tak? Sesiapa soalan ke? Tak ada cikgu. Tak ada lagi. Yang lain? Khairul? Ya, ya. Tak ada. Tu Pravin? Tak ada cikgu. Siapa lagi? Siapa lagi ya? Ada tak Kavinash dalam ni? Siapa lagi? Ni Afika, Kavya Shri. Ramai dah ni. TPI. Ada soalan ke? Tak ada. Ada. Okay. So cikgu nak bincang ada apa? Soalan ni. Sekejap. Ada satu lagi slide lah. Nak tunjuk ni je. Okay, tak apalah. Okay, cikgu nak bincang soalan ni. Kan ramai macam tanya cikgu. Macam ada masalah dah sebab tak faham soalan ni. Nak buat macam mana? Dah buat belum? Saya tinggal yang groundhog dengan bird. Okay. Actually soalan ni dia banyak je jawapan. Okay. Dia banyak jawapan. So kamu jumpa berapa jawapan? Maksudnya dalam untuk elephant kan kamu jumpa ke yang untuk hot macam mana, untuk cold environment macam mana, jumpa ke? Jumpa tak? Ke jumpa satu jawapan je? Saya jumpa hot environment dah. Okay, tak apa. Sebab dalam internet kan dia tak semua ada. Okay. So kita akan bincang jawapan. Okay, first untuk elephant. Macam mana dia nak kekalkan suhu badan dia melalui proses homeostasis. So apa yang jawapan yang kamu dapat untuk elephant? Kelas, kamu dapat jawapan apa untuk elephant? Buat ke tak ni? Saya dapat jawapan berendam di dalam lumpur. Badak pun sama. Okay, tu pun betul. Rendam tu betul juga. Lagi? Ada lagi tak jawapan lain? Elephant will flip its ears to reduce the body temperature. Okay, tu pun betul. Okay, kalau kamu cakap dia flap, dia big ears to reduce the body temperature. Betul, sebab apa? Gajah kan ada telinga yang besar kan? So kalau macam suhu tu tinggi, suhu badan dia tinggi, dia akan kipaskan dia punya telinga tu untuk kurangkan dia punya suhu badan. Dan dia akan juga berendam dalam air, boleh juga benda tu. Okay, berendam dalam air ataupun dalam lumpur lah. Okay, untuk mengurangkan suhu badan dia. Dapat ke? Dapat cikgu. Okay. Next. Ni ialah ground hot. Ground hot ni dia sejenis tupai. Di mana dia akan buat lubang dekat tanah. So apa jawapan yang kamu dapat? Hibernate. Hibernate, betul. Okay. Sebab apa dia akan okay, hibernate. Lagi tak jawapan lain? Dia akan hibernate. Ada lagi tak jawapan lain? Okay, cikgu assume tak ada Cikgu assume tak ada lah kot. Okay, so tupai ni dia akan buat lubang dekat dalam tanah. So dia akan buat lubang dekat tanah, okay, supaya pada waktu musim sejuk, okay, dia boleh hibernate dalam lubang tu. Okay, dia boleh berhibernasi dalam lubang tu. Hibernate ni maksudnya dia tak keluar langsung dalam lubang tu, duduk dalam lubang tu je. Okay, supaya badan dia, suhu badan dia tu boleh dikekalkan lah, okay, dia boleh dapat suhu badan yang okay. Okay.
So, untuk bird, apa yang kamu dapat untuk bird? Birds will migrate. So, birds will migrates to the hot area during winter. Okay, to the hot area during winter. Okay, dia akan bermigrasi, dia akan pindah ke tempat yang panas pada waktu yang sejuk. Ada lagi tak jawapan lain yang kamu dapat? Kelas, ada lagi tak jawapan lain? Tak ada. Tak ada. Okay, so kalau kamu cakap pasal bulu dia pun, okay, feathers dia pun boleh diterima. Kalau kamu cakap pasal dia punya lemak pun, fat reserve pun boleh diterima sebab fat reserve, okay, to serve as insulation and extra energy for generating body heat untuk bird. Okay, kalau kamu cakap pasal feathers dia terima, kalau kamu cakap pasal fat reserve pun dia terima. Okay, next, hippo. Apa jawapan kamu dapat untuk hippo? Rendam dalam lumpur. Okay, benda lumpur. Semua dapat jawapan tu ke? Ke ada lagi jawapan lain? Kelas, ada lagi jawapan lain ke? Ke tak ada? Tak ada. Cikgu assume tak ada. Okay, so jawapan dia will stays in the mud to get rid of heat. Sekejap. To get rid of heat from the body. So ini jawapan dia. Okay. Dapat ke semua? Dapat juga. Okay, yang lain dapat tak? Yang lain. Dapat cikgu. Okay, so okay, so cikgu nak okay. So, tu je lah pelajaran kita pada hari ini. Okay. Boleh beritahu cikgu tak apa yang kamu dah belajar pada hari ini? Apa yang kamu dah belajar hari ini? Homostatic in plant. Homostasis in plant. Macam mana berlaku homostasis in plant? Melalui apa? Transpiration. Stoma. Transpiration. Transpiration. Okay. So, apa? Cikgu buat Google Meet hari ini sebab kan cikgu bagi video kan hari Ahad dengan hari Selasa hari tu, tapi saya tak tahulah kamu semua tengok ke tak video tu. So, macam saya tak yakin. Saya rasa kamu tak faham, tak faham sangat kan? Kau faham pasal homostasis sebelum ni? Faham cikgu? Sebelum ni, kalau tengok video tu faham lah. Tak faham. Kalau faham baguslah. So, cikgu nak bagi aktiviti latihan yang kamu kena buat hari ni. So, kamu kena buat latihan okay, latihan formative practice 3.1. Okay, formative practice 3.1. Okay, next ialah summative practice. Summative practice tu cikgu nak kamu buat nombor 1, nombor 2, 3, 5, 6, 8, 9. Boleh tak? Boleh cikgu. Dapat tak? Dapat tak? Cikgu tolong ulang sekali lagi. Okay, cikgu ulang Summative practice nombor 1, nombor 2, 3, 5, 6,
8, 9. Dapat tak? Dapat cikgu. Okay, dapat. So, okay, itu je lah pembelajaran kita pada hari ini. Jap, saya nak tanya. Siapa yang nak pergi ke SPP dengan MRSM? Saya ayah. Lagi? Saya cikgu. Lagi? Macam ramai je nak pergi ni. Setia cikgu. Dah tak sempat jumpa. Aduh. Nak cry lah macam ni. Boleh tak cikgu nak tengok muka kamu semua yang nak pergi SPP dengan MRSM? Yang cikgu tahu Wan Aizat, Khairul, Afif Haikal. Apa lagi dah? Mia Kaisara ke? Boleh tak buka kamera kejap je? Oh ni. Okey lagi? Khairul? Nak kenal juga anak murid saya cik. Sebelum kamu pergi kan? Khairul buka kamera. Kita buka kamera. Afif Haikal tak dalam ni? Tak ada ke? Tak masuk ni. Siapa lagi Sekejap cikgu tengok. Ramai kan 1A5. Mana tu? Syamimi, Afif Haikal, Khairul, Alifa Dalia, Mia Kaisara, Wan Aizat dengan Aira Alisa. Siapa cakap stay dia tu? Ashifah Humaira. Wan cakap yang buka kameranya. Mana si ni? Khairul. Dah hilang. Baru boleh tengok muka. Oh, okey, saya berkenal dengan murid saya. So Khairul, ni Wan. Yang lain tak ada ke? Syamimi tak ada? No, tak sedih lah. So cikgu nak wish Gula tau untuk Gula dekat sana nanti belajar elok, okey? Bye. Jangan nakal-nakal dekat sekolah baru. Saya. Okey? Okey, tu je daripada cikgu. Thank you. Cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama.